Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita teruskan perbincangan kita dalam bab 9, iaitu bahagian penyerapan dan juga asimilasi. Okey. So, hasil pembelajaran yang akan kita capai untuk tajuk ini, untuk tajuk penyerapan, ialah mengenal pasti struktur Wheelers dalam pencernaan. Yang kedua, berkomunikasi tentang penyesuaian ileum dan Wheelers dalam penyerapan makanan tercerna. Okey. Jadi, yang pertama sekali kita lihat bagaimana struktur Wheelers, rupa bentuk ataupun struktur Wheelers ni. Okay, so apakah Wheelers ni? Wheelers ni merupakan unjuran halus yang terdapat pada lapisan dinding dalam ileum. Okay, so dalam usus kecil kita, okey, jadi kita nak bincang tajuk penyerapan makanan. Sebenarnya ialah proses lanjutan daripada proses pencernaan. Okey, so kita dah bincang dalam tajuk pencernaan makanan banyak melibatkan enzim. Okey, maksudnya makanan dicernakan. So, selepas pencernaan berlaku proses penyerapan. Okey, di mana makanan-makanan diserap. Jadi, proses penyerapan ni berlaku dekat dalam usus kecil. Penyerapan berlaku di usus kecil. Dan usus kecil ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Sebab usus kecil kita panjang. Okay, lebih kurang 6 meter macam tu usus kecil. Dan mengikut section dia tu, usus kecil ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama disebut sebagai duodenum. Okay. Jadi, ingat baliklah apakah proses yang berlaku di dalam duodenum. Yang kedua ialah jejunum. Dan bahagian yang akhir untuk usus kecil ni ialah ileum. Sebelum bersambung dengan usus besar, bahagian terakhirnya ialah ileum. Jadi, di bahagian ileum ni, di bahagian dalam ileum terdapat unjuran halus yang kita sebut sebagai Wheelers. Okey, bahagian lapisan dinding dalam ileum. Terdapat unjuran yang disebut sebagai Wheelers. Dan dalam struktur Wheelers ni pula terdapat banyak kapilari darah dan juga laktil. Okey, so ini ialah struktur Wheelers. Okey, unjuran ialah bahagian yang mengunjur keluar. Okay, so struktur Wheelers ni terdiri daripada satu lapisan sel yang sangat nipis dekat luar ni, yang terdiri daripada satu sel sahaja yang warna purple ni. Okay, satu sel. Dan sel lapisan ni kita sebut sebagai epithelium. Okay, lapisan epithelium. Yang kedua, bahagian dalam Wheelers ni terdapat struktur yang di tengah-tengah ni kita sebut sebagai laktil. Okey, yang tengah-tengah ni ialah laktil. Yang hijau ni ialah laktil. Okey, manakala yang berwarna merah dengan biru ni, itu ialah salur darah yang mengelilingi laktil. Okey, kita ada kapilari darah yang mengelilingi laktil ni.
Okey. So blood capillary ialah kapilari darah. Okey, kapilari darah. Manakala yang ini, yang warna hijau tu ialah laktil. Laktil ialah kapilari bagi sistem limfa. Okey. Kapilari bagi sistem limfa, manakala blood capillary ni, kapilari darah adalah sistem peredaran darah. Jadi dekat bahagian dalam villus, dalam ileum, usus kecil ni memang terdapat banyak villus. Okey, jadi kita nampak ni unjuran-unjuran dia lah. Okey, banyak villus. So struktur usus kecil kita terdiri daripada duodenum, jejunum dan ileum. So ileum ni ialah bahagian usus kecil sebenarnya. Struktur ileum sangat panjang, iaitu 2 hingga 4 meter, dan ia merupakan tempat penyerapan makanan. Penyerapan makanan ni bermaksud nutrien seperti glukosa, fruktosa, asid amino, asid lemak, gliserol ni meresap ke dalam salur darah ataupun meresap ke dalam usus kecil, iaitu melalui struktur villus. Okey, penyesuaian ileum dan villus dalam penyerapan makanan tercerna. Okey, perkataan penyesuaian ni bermaksud adaptasi dia. Penyesuaian ileum maksudnya bentuk ileum tu disesuaikan untuk fungsi dia. Okey, so yang pertama sekali penyesuaian untuk villus. Yang pertama, villus mempunyai sel epitelium. Jadi kita dah tengok tadi sel epitelium. Jadi gambar ni pun ada lapisan epitelium. Sel epitelium pada bahagian dalam dinding ileum mempunyai banyak microvillus. Microvillus ialah unjuran yang lebih kecil dekat struktur villus ni. Tadi ada ada lapisan epitelium. Okey, so villus yang mengunjur ni, lepas tu dekat epitelium dia ada pula yang kecil-kecil ni. So ini ialah microvillus. So dalam bahasa Inggeris disebut microvilli. Okey, ada banyak unjuran-unjuran yang halus ni. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Jadi bila banyak microvillus, luas permukaan dia untuk penyerapan makanan tu bertambah, jadi kadar penyerapan makanan tercerna akan meningkat. Selain daripada tu, di celah-celah epitelium ni ada sel yang kita sebut sebagai sel goblet. Okey, sel goblet pun merupakan satu bentuk sel epitelium juga. Sel goblet ni fungsi dia adalah merembeskan mukus untuk melindungi dan melicinkan laluan makanan. Jadi sebenarnya makanan kita dia berada dekat luar villus ni. Okey, jadi ini ialah bahagian dalam usus kecil. So nutrien semacam glukosa tu berada di luar villus dan dia akan meresap merentasi epitelium tu. So itulah proses penyerapan. Okey. Jadi makanan ataupun nutrien seperti yang kita sebutkan tadi sebenarnya boleh dikategorikan kepada dua, iaitu bahan yang larut air atau nutrien yang jenis larut air. Yang kedua ialah nutrien yang jenis larut lemak. So kita sebut sebagai bahan larut lemak. Okey. Yang larut air ni maksudnya dia boleh melarut dalam air. Okey, manakala yang larut lemak ni dia jenis tidak larut dalam air. Okey, so
untuk bahan larut air seperti glukosa, galaktosa, asid amino, garam mineral serta vitamin B dan vitamin C. Jadi kita kena ingatlah, pelajar-pelajar kena ingat dia punya nama-nama bahan larut air ni kena hafal. Okay. So bahan-bahan ni akan meresap secara resapan berbantu. Kita dah belajar kan sebelum ni tajuk resapan berbantu ke dalam sel epitelium dan diserap ke dalam kapilari darah. Jadi bagi glukosa, contohnya glukosa berada dekat luar villus ni, bila dia nak masuk ke dalam villus, dia akan dia akan meresap melalui epitelium dan seterusnya meresap masuk ke kapilari darah. Proses adalah melalui resapan berbantu. Okey, so bahan larut air dia akan meresap ke kapilari darah. So, kena ingat senarai bahan-bahan ni dan juga kena ingat dia meresap. Dia mesti melalui epitelium dulu sebab epitelium ialah lapisan luar dia dan seterusnya masuk ke kapilari darah dan berada di dalam salur darah. Okey, untuk bahan yang larut lemak, apa dia bahan larut lemak? Asid lemak, gliserol, akan meresap masuk ke dalam sel epitelium dan bergabung membentuk titisan halus lipid. Okey, kita tahu asid lemak dan gliserol ni memang komponen lipid. Okey. Jadi selepas pencernaan, lemak akan dicernakan membentuk asid lemak dan gliserol. Tapi dalam penyerapan, bila dia nak meresap tu, dia meresap merentasi epitelium. Okey, epitelium juga dekat luar. Tapi seterusnya masuk ke dalam membentuk titisan halus lipid. Dia jadi lipid dan seterusnya titisan ini akan meresap ke dalam laktil. Okey. So, laktil ialah yang berwarna hijau. So, ini bermaksud bahan larut air dengan bahan larut lemak, proses penyerapan makanannya adalah berbeza dari segi tempat dia nak meresap masuk tu. Okay, so ini untuk penyerapan makanan. Okay, selain bahan larut lemak yang kita sebut dekat sini iaitu asid lemak dan gliserol, bahan larut lemak yang lain contohnya ialah vitamin A, D, E, K. A, D, E dan K. Okey, so ini vitamin A, D, E, K juga akan meresap ke dalam laktil. So dia akan meresap, merentasi epitelium tapi dia tak masuk kapilari darah, dia akan lalu saja kat luar kapilari tu, lepas tu dia pergi kepada laktil. Okey. Okey, penyesuaian yang seterusnya ialah struktur villus mempunyai banyak jaringan kapilari darah. Okey. So, kapilari darah yang membawa nutrien larut air iaitu bahan larut air tadi, dia akan bergabung membentuk salur vena yang besar iaitu vena portal hepa dan seterusnya membawa ke organ hati. Jadi katakanlah ini ialah kapilari darah. Yang biru ni ialah kapilari darah. Jadi nutrien daripada luar ni meresap masuk ke dalam kapilari darah. Kapilari ialah salur darah yang kecil kan. Jadi bila dia bergerak dalam salur darah, seterusnya dia akan pergi ke salur yang lebih besar. Kapilari ni bercabang-cabang kepada salur yang lebih besar dan seterusnya
nutrien tadi akan dibawa ke organ hati. Ini ialah organ hati. Okey. So, salur darah yang membawa nutrien ke organ hati ni, nama dia ialah vena portal hepa. Ni portal vein ni. Okey, vena portal hepa. Okey. So, salur darah ini ialah vena portal hepa. Hepatic portal vein. Hepa. Okay, perkataan hepa tu bermaksud hati. Jadi, nutrien ini akan diangkut dari ileum, iaitu usus kecil, ke hati dan kemudiannya dihantar ke sel-sel badan melalui sistem peredaran darah. Jadi, semua makanan yang kita makan yang larut air tadi, laluan dia sebelum pergi ke sel-sel badan, daripada ileum tu dia akan masuk ke organ hati dulu. Organ hati ni akan menerima semua nutrien yang kita makan pada peringkat awal. Okey. Dan penyesuaian yang kedua ialah pada struktur laktil. Laktil yang warna hijau ni, yang tengah-tengah. Okey, laktil. So, struktur laktil kapilari yang kecil ni, dia akan bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar lah. Sini ialah salur limfa, lymphatic vessel. Salur limfa. Titisan halus lipid akan meresap memasuki laktil dan seterusnya vitamin larut lemak iaitu vitamin A, D, E, K juga meresap ke dalam laktil dan diangkut bersama lipid. Okey, jadi dua bahan yang larut lemak tadi ialah asid lemak dan gliserol membentuk titisan halus lipid. Selain daripada itu, kita ada vitamin A, D, E, K juga. Jadi kedua-duanya akan diangkut dalam laktil dan kandungan dalam salur limfa ni daripada laktil ke salur limfa. Okey, yang ini salur limfa. Okey, ini ialah salur limfa. Daripada laktil ke salur limfa dan akan mengalir ke dalam ductus thorax. Okey, so dia bawa ke organ, dia tak masuk hati, dia terus ke ductus thorax. Kat sini ialah ductus thorax dan bersambung dengan dan seterusnya ke sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. Okey, yang hijau tu ialah yang ductus thorax ni tadi akan bersambung dengan sini ialah vena subclavicle kiri. Okey, salur yang bersambung dengan ductus thorax tu ialah vena subclavicle kiri yang ini. Okey, vena subclavicle kiri. Okey. So, lagi sekali laktil akan membawa bahan yang larut lipid dari laktil ke salur limfa yang lebih besar dan seterusnya akan masuk ke ductus thorax dekat sini hujung ni dan seterusnya ke vena subclavicle kiri yang sambungan dia. Okey. Okay, yang seterusnya kita tengok soalan uji Mindel 9. Terangkan penyesuaian pada vilus untuk menjalankan fungsinya dengan cekap. Okey. So, yang pertama.
terangkan penyesuaian. Dia nak penyesuaian yang ada pada villus untuk menjalankan fungsi dia. Yang pertama, kita tengok lapisan epithelium villus ni sebenarnya adalah nipis. Macam mana nipis dia? Setebal satu sel sahaja untuk memudahkan penyerapan nutrien. Jadi kita dah tengok epithelium villus tadi memang setebal satu sel. Setebal satu sel. Kat sini kita nampak satu sel saja. Yang kedua, permukaan sel epithelium villus dilitupi banyak microvillus. Pada sel-sel epithelium tu terdapat banyak microvillus untuk meningkatkan jumlah permukaan meningkatkan jumlah luas permukaan bagi penyerapan nutrien yang maksimum. Yang ketiga, terdapat sel goblet yang merembeskan mucus untuk memudahkan penyerapan nutrien. Jadi sel goblet fungsi dia ialah merembeskan mucus. Jadi mucus ni macam pelincir lah untuk memudahkan penyerapan nutrien. Yang keempat, mempunyai kelenjar usus yang merembeskan jus usus yang mengandungi enzim untuk pencernaan untuk menghidrolisiskan makanan kepada sebatian ringkas bagi penyerapan. So, tajuk pencernaan ni kita dah bincang. Memang dalam ileum adalah bahagian terakhir di mana proses pencernaan berlaku. Dan di situlah juga penyerapan mula berlaku. Dan yang kelima, mempunyai banyak jaringan kapilari darah untuk mengangkut hasil pencernaan. Jadi kapilari darah kita dah tengok dekat dalam struktur villus. Mempunyai banyak kapilari darah untuk mengangkut. Jadi keyword dekat sini ialah mengangkut. Perkataan mengangkut untuk kapilari darah. Dan yang keenam, mempunyai laktil untuk menyerap hasil pencernaan terutamanya yang larut lipid. Mempunyai laktil untuk menyerap hasil pencernaan lipid. Tertinggal satu perkataan dekat belakang ni. Jadi cikgu harap pelajar dapat jawab soalan uji minda 10 di muka surat 160 pada modul Bioscore yang kita gunakan. Itu sebagai tugasan. Bahagian yang seterusnya cikgu sambung untuk tajuk asimilasi, iaitu lanjutan daripada proses penyerapan makanan. Berlakulah pula seterusnya asimilasi. Jadi kalau kita tengok nutrien ni tadi, makanan yang kita makan melalui beberapa proses. Yang pertama, makanan tu dicernakan dalam proses pencernaan. Dan proses pencernaan banyak melibatkan enzim. Yang seterusnya berlaku proses penyerapan. Untuk penyerapan, kita dah bincang bahan yang larut air dan bahan yang larut lemak mempunyai penyerapan yang berbeza, mempunyai tempat penyerapan yang berbeza. Dan seterusnya, bahan-bahan yang telah meresap ke dalam salur darah dan juga laktil ni akan mengalami proses asimilasi. So apakah yang dimaksudkan dengan asimilasi? Dalam bahagian ni kita akan
hasil pembelajaran yang kita nak capai ialah dapat memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam asimilasi. Okey. Asimilasi makanan tercerna. Yang kedua, membincangkan fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna. Okey. So, sebelum proses asimilasi berlaku, sebenarnya nutrien berada di dalam salur darah. Jadi, salur darah dan juga salur limfa. So, salur darah dengan salur limfa ni adalah terlibat dalam sistem peredaran, merupakan kita punya sistem peredaran. So, sistem peredaran darah dan sistem limfa berperanan mengangkut nutrien dari ileum sama ada ke hati ataupun ke sel badan untuk proses seterusnya, iaitu asimilasi. Kedua-dua sistem, ada dua sistem kat sini. Satu sistem peredaran darah, satu lagi sistem limfa. Sistem limfa ni yang melibatkan laktil. Sistem peredaran darah yang melibatkan kapilari darah. So, apakah yang dimaksudkan dengan asimilasi? Asimilasi ialah proses pembentukan molekul kompleks daripada gabungan molekul ringkas dari proses pencernaan. Contohnya molekul kompleks ni dia macam ni lah. Bila kita makan makanan, contohnya kanji kita consider sebagai molekul yang kompleks. Kanji ni akan dicernakan kepada glukosa. So, glukosa ni ialah molekul yang ringkas. Tapi bila asimilasi berlaku, molekul yang ringkas ni akan dibentuk semula molekul yang kompleks. Molekul yang ringkas ni akan membentuk semula molekul yang kompleks. Contohnya tenaga. Untuk menghasilkan tenaga. Jadi proses pembentukan molekul kompleks. Definisi dia ialah proses pembentukan molekul kompleks daripada molekul ringkas yang kita dapat daripada proses pencernaan. So, asimilasi tu dekat sini. Ini asimilasi. Hasil pencernaan ni, bila kita makan makanan, hasil pencernaan tu akan dibawa ke sel-sel badan kan. So, sebenarnya hasil pencernaan tu akan digunakan ataupun akan diserap, disimpan atau dikumuhkan oleh sel badan. So, peranan sistem peredaran darah peranan sistem peredaran iaitu sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Yang pertama, jaringan kapilari darah dalam vilus. Jaringan kapilari darah dalam vilus. Ini ialah kapilari darah kat sini. Ini ialah kapilari darah. Akan bergabung membentuk salur darah yang lebih besar iaitu vena portal hepa. So, kapilari darah ialah biasanya kapilari darah ni saiz dia kecil. Tapi kapilari darah ialah salur darah yang kecil. Tapi bila kapilari darah ni dia bergabung, dia akan bergabung dan membentuk salur darah yang lebih besar.
iaitu vena porta hepa. Dan vena ni, salur darah vena ni akan membawa darah tu ke hati. Jadi dalam darah tu mengandungi nutrien yang diserap daripada villus. Okay, vena porta hepa mengangkut nutrien ke hati. Okay, so perkataan hepa ni ialah hati. Ni, hati. Itu untuk sistem peredaran darah. Yang sistem limfa pula ialah laktil ni. Okay, laktil akan bergabung membentuk salur limfa. Okay, yang tengah-tengah yang hijau ni ialah laktil. Ni ialah laktil. Dia punya laluan dia daripada laktil ni pergi ke salur yang lebih besar. Kita sebut sebagai salur limfa. Dan salur ni seterusnya membawa bendali limfa yang mengandungi lipid, titisan lipid yang kecil tadi ke ductus thorax. Okay, ini ialah ductus thorax. Dan juga ke vena subclavicle kiri. Sebab ductus thorax ni akan membawa aliran masuk ke dalam vena subclavicle kiri. Jadi lipid dalam bendali limfa dan darah sebenarnya dalam salur darah akan diangkut ke sel-sel badan. Bila berada di dalam salur darah, vena ni ialah salur darah. Jadi lipid dan bendali limfa ni dia akan diangkut ke semua sel-sel badan dalam sistem peredaran darah yang seterusnya. Okay, so yang seterusnya kita tengok fungsi hati. Yang pertama sekali, hati ni fungsi dia adalah untuk mengawal kandungan nutrien yang masuk ke dalam peredaran darah untuk diangkut ke seluruh badan. Jadi apa yang kita makan sebenarnya yang bahan larut air contohnya glukosa, asid amino ni, okay, dalam usus kecil kita akan dibawa ke hati dulu. Akan dibawa ke hati dulu daripada usus kecil. Okay, dibawa ke hati dulu daripada usus kecil. Daripada proses penyerapan tu dibawa ke hati dulu. Jadi hati kita ni organ hati akan menapis dulu makanan yang kita makan tu sebelum pergi ke sel-sel badan. So dekat hati berlakulah proses asimilasi. Okay. Jadi dia kawal nutrien yang masuk ke dalam peredaran darah yang seterusnya tu yang nak pergi ke sel-sel badan tu melalui satu proses yang kita panggil asimilasi. Sebenarnya asimilasi juga berlaku di dua tempat. Okay, kita akan bincangkan di hati dan juga di sel-sel badan. Proses asimilasi di mana nutrien tu digunakan. Okay. Asimilasi ni nutrien tu akan disimpan ataupun disingkirkan. Okay, di hati dan juga di sel badan. Okay, so nutrien yang pertama kita nak bincang kat sini ialah glukosa yang asimilasi di hati. Nutrien yang pertama kita nak bincangkan ialah glukosa. So ada dua nutrien yang berlaku asimilasinya di hati, iaitu glukosa dan asid amino. So untuk glukosa, apabila darah masuk ke dalam apabila glukosa daripada organ daripada villus masuk ke dalam hati,
glukosa ni masuk ke dalam hati. So, dia akan melalui proses asimilasi. Okay, so kita kat sini, yang pertama, asimilasi yang pertama ialah glukosa yang berlebihan ditukarkan kepada glycogen. Glukosa yang berlebihan ditukarkan kepada glycogen oleh hormon insulin. Ini bermaksud sekiranya kita mengambil glukosa secara berlebihan, di mana kandungan glukosa dalam darah kita tinggi, jadi hati ni akan kurangkan pengrembesan glukosa ke dalam aliran darah. So, cara dia ialah dia akan tukarkan glukosa ni yang berlebihan dekat dalam hati tu kepada simpanan dia iaitu glycogen. Dan proses pertukaran tu memerlukan hormon insulin. Dan insulin ni bukan hati yang hasilkan tapi pankreas. Okay, yang ini organ pankreas hasilkan insulin tu untuk menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen. Dan glycogen ni akan disimpan dekat hati tu juga. Okay, so dia tak dibebaskan ke aliran darah dan tidak menyebabkan kandungan gula dalam darah menjadi sangat tinggi. Yang kita bimbang takut ada kencing manis tu. Okay, so ini yang pertama. Okay, yang pertama. Tapi kalau keadaannya glukosa dalam darah kurang atau menurun. Contohnya dalam keadaan kita berpuasa sekarang ni. Berpuasa sampai ke waktu petang atau maghrib. Jadi kita masih ada tenaga dalam badan sebab dalam keadaan kita kekurangan glukosa dalam darah sebab kita tak makan, kan? Glycogen yang kita simpan tadi, glycogen yang kita simpan tadi akan ditukarkan semula kepada glukosa. So, kita akan dapat tenaga daripada pertukaran tersebut. Dan proses tu menggunakan hormon glukagon yang juga dihasilkan oleh pankreas. Okey, jadi dua proses asimilasi glukosa berlaku dekat sini. Yang pertama, sekiranya glukosa lebih, glukosa ditukarkan kepada insulin. Dan yang kedua, sekiranya glukosa tu kurang dalam darah, glycogen akan ditukar semula kepada glukosa. Okey, yang kedua ialah asid amino. Asid amino ialah hasil pencernaan protein. Okay, jadi kita makan makanan yang kaya dengan protein macam daging, ikan, kan? Jadi asimilasi asid amino ni yang pertama, asid amino digunakan untuk sintesis protoplasma baharu dan membaik pulih tisu yang rosak. Okey, apa dia protoplasma? Protoplasma ni ialah nukleus dan cytoplasma. Jadi kalau nak bina sel baru, kita tahu protein digunakan untuk membina sel-sel yang baru. Jadi inilah maksudnya. Asid amino tu digunakan untuk sintesis nukleus dan cytoplasma yang baru untuk bina sel-sel yang baru. Okay, selain daripada tu, asid amino juga digunakan untuk membina atau mensintesis enzim dan juga hormon dalam badan kita. Dan sekiranya asid amino berlebihan, ia akan diuraikan dekat hati kepada urea melalui proses pendiaminaan. Okay. So, asid amino yang berlebihan diuraikan di hati kepada urea. Jadi urea ni tidak boleh disimpan dalam badan dan dia akan dikumuhkan. Diangkut melalui aliran darah ke ginjal untuk dikumuhkan.
Okay, so dekat bawah ni kita tunjukkan asimilasi glukosa. Yang pertama, sekiranya glukosa berlebihan, hormon insulin akan tukarkan glukosa tadi kepada glycogen. Manakala kalau dalam keadaan glukosa berkurangan, glycogen akan ditukarkan kepada glukosa semula oleh glukagon. Dan proses ni semuanya berlaku di hati. Okey, bagi asid amino pula, sekiranya dia berlebihan, proses pendiaminaan akan berlaku dan menukarkan dia kepada urea dan seterusnya akan dikumuhkan. Okey. Okey. Yang kedua ialah asimilasi yang berlaku dekat sel-sel badan. Tadi dekat hati, kali ini dekat sel badan. Okey, dekat sel badan melibatkan 3 jenis nutrien, glukosa, asid amino dan juga lipid. Okey, untuk glukosa, yang pertama sekali, di sel badan, glukosa ni akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga melalui proses respirasi sel. Jadi, kita tahu tenaga memang diperlukan oleh badan kita untuk pengecutan otot ataupun untuk sintesis protein. Okey, kegunaan tenaga lah. Okey, dan yang seterusnya, apabila simpanan glycogen dalam hati penuh, maksudnya kalau kita makan banyak glukosa, glukosa akan disimpan dalam bentuk glycogen, betul tak? Okey, tapi kalaulah dalam hati kita tu memang dah penuh dengan glycogen, tapi kita makan lagi banyak glukosa, so apa yang berlaku ialah glukosa tadi akan ditukarkan menjadi lipid, menjadi lemak. Jadi glukosa ni boleh juga ditukarkan kepada lemak. Okey. Kemudian untuk asid amino, okey, di sel-sel badan, asid amino akan disintesis menjadi plasma protein untuk pembekuan darah. Contoh plasma protein tersebut ialah protrombin dan juga fibrinogen. Selain daripada tu, asid amino juga digunakan untuk membaiki tisu yang rosak dekat sel-sel badan. Okey. Dan yang seterusnya, kalau kekurangan glukosa dalam badan kita, dalam maksudnya kita ni dah kekurangan sangat-sangat glukosa, glycogen pun dah digunakan, hati kita tak ada glycogen, jadi kita boleh dapatkan tenaga daripada asid amino. So hati akan menukarkan asid amino kepada glukosa. Okey, yang ketiga ialah asimilasi lipid. Okey, lipid atau lemak yang berlebihan akan disimpan dalam tisu adipos. Okey. Fosfolipid dan kolesterol iaitu jenis lemak. Jenis lemak fosfolipid dan kolesterol pula digunakan untuk membina membran plasma dekat sel-sel badan kita. Jadi kita tahu kita punya sel badan ada fosfolipid, kan? Dua lapisan fosfolipid. So struktur ni sebenarnya terbina daripada lemak atau lipid. Jadi kita gunakan lipid untuk membina membran plasma. Okay, lemak dioksidakan juga untuk menghasilkan tenaga sekiranya badan kita kekurangan glukosa. Okay, so habislah dengan asimilasi dekat sel badan dan juga asimilasi dekat hati. Yang seterusnya kita tengok fungsi hati selain daripada asimilasi. Okay, fungsi hati yang pertama ialah hati ni mengawal kandungan nutrien yang masuk ke dalam peredaran darah untuk diangkut ke seluruh badan. So yang ini yang melibatkan proses asimilasi yang kita bincangkan tadi. Selain daripada tu, hati ni juga berfungsi sebagai organ penyah toksikan dan penyimpanan nutrien macam glycogen. Penyah toksikan ni maksudnya sekiranya makanan kita,
mengandungi racun, sisa-sisa racun serangga dekat sayur, buah-buahan ataupun ubat-ubat kita ada alkohol, ada dadah kan. Jadi berlaku proses penyah toksik kan, di mana bahan-bahan tersebut akan ditukarkan menjadi bahan yang kurang toksik dan bahan tersebut akan disingkirkan melalui hempedu ataupun urin. Yang keempat, fungsi hati sebagai tempat simpan nutrien. Contohnya glukosa yang berlebihan dalam darah dan akan ditukar kepada glykogen oleh hormon insulin dan disimpan di hati. Yang kelima, hati juga menyimpan vitamin larut lemak seperti vitamin A dan K. So vitamin A dan K ni boleh disimpan dekat hati, tapi vitamin B, C tak boleh. So dan menyimpan mineral seperti kuprum, kalium dan zat besi. Zat besi ni penting untuk sintesis hemoglobin. So sekian saja untuk tajuk asimilasi. Jadi cikgu harap pelajar dapat melengkapkan modul bioscore dan juga soalan-soalan yang berkaitan dekat dalam modul kita tu. Dan juga dapat menggunakan video ni untuk memahami kedua-dua tajuk yang diberikan tadi. Jadi sekian saja dulu di sini. Assalamualaikum dan terima kasih.